أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسلم الحمد لله لا شريك له لا إله إلا المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, pertama-tama sekali kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat kita dapat solat secara berjamaah, nikmat kita dapat datang setiap hari ke rumah Allah secara konsisten, merupakan satu nikmat yang besar, sebab Allah merahmati orang-orang yang sentiasa mengunjungi rumahnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut, apabila kamu melihat orang yang datang ke masjid pergi dan balik, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi orang beriman di antara cirinya adalah dia selalu datang ke rumah Allah, selalu menyahut panggilan Allah SWT. Ketika azan dikumandangkan, dia datang menyambut seruan tersebut. Sebagaimana orang yang pergi haji, mereka sebenarnya telah memenuhi seruan Allah SWT dengan mereka menyebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi mereka datang menyatakan bahawa mereka menyahut seruan Allah. Kami datang ya Allah, kami datang menyahut seruan-Mu. Cuma bila kita mendengar azan, kita menjawabnya bila muazzin menyatakan hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Mari sembahyang, mari menuju kejayaan. Kita menjawabnya dengan tiada daya upaya melainkan dengan izin Allah, dengan kekuatan dan upaya yang Allah berikan. Kita tidak mampu sebenarnya datang ke rumah Allah ini semata-mata dengan kehendak nafsu kita, kehendak diri kita. Tetapi ini merupakan satu nikmat yang berupa taufik dan hidayah Allah SWT. Itu nikmat. Sekarang mungkin kita tidak dapat nak compromise ataupun nak menyatakan bahawa ini betul-betul nikmat. Belum. Bila kita dapat menyatakan hidayah dan taufik itu nikmat, ketika dalam kubur nanti, itu betul-betul confirm, memang betul nikmat. Islam ini betul-betul nikmat, iman ini betul-betul nikmat, hidayah dan taufik ini. Sebab kita terselamat daripada azab kubur disebabkan oleh iman kita. Disebabkan oleh apa? Iman yang menggerakkan batang tubuh kita untuk datang ke rumah Allah, menyahut seruan Allah. Itu sebenarnya nikmatnya belum lagi nampak betul-betul di dunia ini. Nikmatnya sebenarnya nanti di akhirat, ketika Allah menjawab permohonan-permohonan kita yang kadang-kadang kita doa ni belum nampak lagi, Allah nampakkan di akhirat kelak dalam bentuk pahala. Di akhirat kelak Allah nampakkan bagaimana nikmatnya orang yang beriman ini, dan Allah balas mereka dengan apa? Dengan syurga. Sebab itu Allah menyebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi wa'iddat lil muttaqin fastabiqul khairat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u, bergegaslah, cepatlah, jangan lambat-lambat, sebab ajal itu sangat dekat. Ajal kita sangat dekat. Orang yang sudah meninggal baru dia tahu bahawa ajal itu sangat dekat. Orang yang hidup dia tak tahu.
kita ni masih hidup belum tahu dan memang tak tahu pun bahawa perlu kita segera, perlu kita bergegas. Jangan main-main. Jangan kita main-main dengan waktu yang Allah berikan ini untuk sebagai ujian, untuk kita gunakan untuk mendapat pahala dan dapat keampunan dosa daripada Allah SWT. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ini ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah, bergegaslah untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu. Tak disebut lain. Tak disebut cepatlah kemudian dapat syurga, belum lagi. Yang kedua baru syurga. Pertama sekali itu berebut, bergegaslah, cepat, bergerak untuk mendapat keampunan. Orang yang menyahut seruan Allah, seruan azan pergi ke masjid itu di antara proses ataupun aktiviti nak mendapat keampunan Allah. Sebab orang yang berjalan ke masjid ini dihitung langkah kakinya, kiri kanannya. Satu kakinya merupakan pengampunan dosa. Sebelah kaki lagi merupakan pengangkatan derajat dan diberikan ganjaran pahala. Bukankah ini satu penghapusan dosa? Bukankah ini proses merebut keampunan Allah SWT? Betul. Orang yang dengar tapi duduk di rumah, sibuk dengan kerja-kerja hariannya, itu tidak bersungguh-sungguh untuk mendapat keampunan Allah SWT. Kita tidak menyatakan mereka itu tak nak keampunan. Nak. Kalau mereka tahu hakikat keampunan yang sebenarnya, kalau mereka tahu hakikat dosa yang setiap orang dimiliki yang menyebabkan layaknya diazab di alam kubur, dan di akhirat kelak, maka memang setiap orang ni tak berhenti minta maaf, minta ampun kepada Allah, bertaubat tak putus-putus. Sebab dengan sebab dosa inilah sebenarnya orang tu disiksa. Jadi kita disiksa, na'udzubillah min zalik. Ini sebagai muhasabah kepada diri saya lah, dan juga tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang saya gunakan istilah kita diazabkan, na'udzubillah lah, kita tak minta lah. Jadi manusia secara umum tu, kalau kita rasa takut nak menyebut laras bahasa seperti ini, kita gunakan manusia diazab ni sebab dosa mereka. Sebab dosa sebenarnya. Jadi orang diazab dalam kubur tu sebab dosa. Gitu juga di akhirat kelak, orang yang diazab tu sebab dosa mereka. Ada disebut dalam riwayat bagaimana Ashabul A'raf. Kita tahu kan dalam Al-Quran itu ada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu maksudnya orang-orang yang berada di atas tengah-tengah pagar. Ada orang yang telah masuk syurga, ada yang telah masuk ke neraka. Tapi orang ini bila ditimbang ni sama-sama berat. Sama-sama berat dia punya dosa dan pahalanya. Jadi dia nak minta kesian kepada orang yang boleh memberikan kesian, memberi pahala walaupun satu kebajikan. Sebab itu jangan kita meremehkan. La taqiranna. Dalam satu hari katakan, jangan kamu meremeh walaupun satu kebaikan. Kemungkinan dengan sebab satu ini dah cukup-cukup ni. Cukup-cukup dia punya timbangan tu. Jadi Ashabul A'raf lah. Mereka bukanlah ahli syurga, belum lagi bukan juga ahli neraka. Ketika ada kemurahan daripada mungkin sahabat-sahabat atau siapa yang memberikan kepada mereka, mungkin ada yang mereka telah diumpat ketika di dunia dulu, maka diberikan pahala kepada mereka akan menyebabkan timbangan mereka berat. Mereka kini masuk ke dalam syurga. Dan orang ini memang di antara orang yang low class lah. Low class dalam syurga ni, tak tinggi, tapi masuk syurga juga. Tapi alhamdulillah lah daripada mendekam dalam neraka. Jadi saya nak nyatakan bahawa orang ni ataupun manusia disiksa sebab dosa. Sebab itulah Allah menyebut ni wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah cepatlah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu ni. Barulah Allah menyebut yang kedua itu wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan syurga yang luasnya seperti langit dan bumi. Langit dan bumi ni kita tak terbayang. Yang kita tengok di sebelah atas tu langit, itu je yang kita tengok luas, besar. Sebenarnya langit ni kita tengok, kita belajar Jupiter, Marikh, apalagi lah galaksi-galaksi yang disebut itu yang kita tahu banyak lagi ribuan
ratusan ribu lagi galaksi-galaksi lain yang itu disebut sebagai langit. Alam cakrawala tu, langit tu sebenarnya sangat besar, beratus ribu kali dunia ini. Jadi Allah menggunakan istilah ni, wajanatil ardu was samawati wal ard. Rebutlah kamu keampunan daripada Tuhan kamu dan juga syurga yang luasnya seperti langit dan bumi. Langit dan bumi maksudnya langit itu sangat luas, syurga itu sangat besar, tuan-tuan dan puan. Sangat besar syurga itu. Kalau kita baca tentang tentang syurga ni, memang kita macam khayal kita tengok. Ya Allah, dahsyatnya Allah cipta syurga ini. Dahsyat. Sebab apa? Ada satu pokok dalam syurga itu, dia punya daun tu 100 tahun perjalanan pun tak akan kena panas. Berlindung di bawah pokok tersebut. Dahsyatnya, begitu dahsyat. Pintu-pintu syurga itu lebar dan besar. Sebab nanti ahli syurga itu bukan macam besar kita, iaitu semuanya ukuran Nabi Adam, 90 hasta. 90 hasta, tuan-tuan. Kalau dihidupkan sekarang ni memang tak cukup ni surah Darussalam ni. Masjid Darussalam tak boleh solat dalam ini. Memang dia sekirin pun tak cukup. Kalau dia berdiri tu, dia boleh pegang tu atas tu, yang atas tu. Dia boleh tegang tu. Itu ada alaihissalam tu sangat tinggi. Jadi syurga itu sebab itu dikatakan dalam hadis, dia punya tingkapnya, dia punya pintunya, tak terbayang oleh kita macam mana besar macam ni. Kita tengok di Masjid Haram, di Madinah lah, dia punya pintu tinggi kan, itu kita tengok macam besar, tetapi dalam syurga tu lagi besar daripada itu, tuan-tuan. Jadi Allah menyebut bahawa inilah hakikat yang sebenarnya perlu kamu rebut. Apa dia? Syurga. Jadi Allah banyak sebut dalam Quran menarik perhatian kita ni, perhatian kita ni banyak lari ke tempat lain, nak tengok dunia juga, sebab persona dunia ni macam lebih kuat. Memang dia kuat. Sebab itu ada satu hadis, kalau tak silap saya, ad-dunya hulwatun hadirah. Ada hadis sahih tu pun taif, saya tak pasti, saya pernah melihatnya. Dia kata dunia ini dia manis dan kehijau-hijauan. Hijau ni benda yang menarik. Kita tengok hijau menarik. Orang Arab kalau dia pergi ke Malaysia ni, dia akan puji-puji. Dia kata Malaysia ni hadra. Dia kata hijau cantik. Kalau dia Arab kan, negara Arab kan, dia sekarang barulah kita tengok baru nak hijau-hijau lah. Di Arab Saudi tu tanda di antara tanda kiamat lah. Tanda akhir zaman tu. Dulu mana ada kita tengok buka-buka tu macamnya tandus semua, pasir. Walaupun dikatakan sudah mula menghijau, tapi tetap padang pasir tu tetap seperti apa istilah kita, lautan ni. Jadi begitulah, tuan-tuan dan puan. Jadi Allah SWT kembali kepada ayat tadi, Allah menyuruh kita ni rebut keampunan daripada Allah SWT. Sebab apa? Dunia ini sangat manis. Dia akan menarik perhatian kita ni, dan tidak akan melihat kepada syurga yang memang Allah dah buat dah. Memang Allah tak tunjuk syurga ini, belum tunjuk, tetapi Allah gambarkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bukankah kita baca surah Al-Baqarah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah sebut dalam ayat ini, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannat, bagi mereka itu syurga. Maksudnya syurga itu diperuntukkan untuk mereka orang beriman dan juga beramal soleh. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
ada seorang di Malaysia ini, saya tengok di dalam dokumentari di dalam TV bapa tak ingat dah. Dia buat rumah memang cantik lah, mahal lah, orang ada duit lah. Dia buat rumah di antara bentuk rumah dia ni, di bawah ni dia bukan tanah, air bawah ni, dan lantai ni fiberglass. Dia bukan tile ataupun apa, fiberglass tebal. Di bawah tu dia letakkan air mengalir, dia letak ikan cantik. Memang ditunjuklah itu tengok dalam TV je. Kalau pergi ke tempat sendiri pun rasa memang cantik tempat ni. Asal kita nak duduk lama-lama. Jadi Allah, jadi manusia nak tempat yang cantik. Allah sendiri berikan gambaran dalam Quran bagaimana indahnya syurga itu, walaupun tidak semuanya dapat diberikan gambaran oleh Allah SWT. Kalau kita diberi gambaran pun kita kadang-kadang tak sampai ke hakikat yang sebenarnya. Sebab syurga itu adalah, dikata dalam hadis kata al-jannatu ma la 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi basharin. Syurga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kita sendiri. Kita tengok indah bagaimana pun dunia ini, itu bukan syurga. Walaupun kelimahnya terucap oleh kita tengok macam syurga cantiknya. Siapa pernah pergi ke tempat yang sangat cantik di dunia ini? Saya belum lagi, saya kata kalau di antara India dan Pakistan ada tempat tu orang banyak buat filem di situ. Itu jadi rebutan India dan Pakistan. Kashmir. Orang situ pun memang putih-putih. Kita tengok dia memang putih-putih, memang handsome lah, cantik-cantik, perempuannya cantik, lelaki pun cantik. Jadi situ Bukit Bukau cantik. Saya pernah belajar di sana tapi tak pernah sempat pergi ke ini Kashmir lah. Berapa belas jam baru sampai situ daripada Karachi. Jadi memang cantik. Jadi kita memang saya nak lama-lama duduk sini. Seronok. Memang seronok. Belum lagi fizikal kita ni, mata kita dan hati kita menikmati. Apa yang sebenarnya menikmati? Adakah tangan kita menikmati? Ataupun lidah kita? Ataupun mulut kita? Tak. Mata kita melihat seronok. Kita macam terpukau. Hati kita tu menikmati keindahan tu. Hati kita, akal kita pun menterjemahkan keindahan alam ni. Cantiknya ya Allah. Macam mana kadang-kadang kita ambil kamera ataupun tak dapat masuk dalam kamera kita keindahan itu. Sebab kamera kita ni dia punya kita angle tu kadang-kadang tak besar, wide dia. Ada jenis kamera orang ni dia wide betul, kata cantik. Dia zoom lagi cantik. Cantik betul lah. Jadi itu dunia. Sehingga manusia terucap kata cantik macam syurga. Adakah dia pernah tengok syurga? Tidak. Setiap yang dia katakan cantik itu dia identik dengan syurga. Memang. Tetapi itu bukan syurga, tuan-tuan dan puan. Di Norway, di mana lagi ada sahabat saya dia kerja Petronas, dia kata dia outstation kerja di luar sana lah. Kita ustaz tempatnya memang cantik. Kalau ada masa tu pergi sinilah, memang cantik. Dia kata berjam-jam duduk kita memang kita tidak boring. Sangat cantik dia kata lautnya yang memang cantik, menghijau, biru. Kalau orang pergi Sabah kita tengok pernah pergi Sabah. Orang suka pergi ke Sabah ni sebab memang airnya memang sangat jernih. Sangat jernih dan memang kita tengok ikan tu masya-Allah cantik. Tempat orang menyelam tu sangat cantik. Sangat cantik. Di antara tempat yang sangat cantik lah di Malaysia ni, itu di Sabah. Semenjak PKP tu saya tak pergi sana lah. Dulu memang setiap tahun pergi sebab apa, ada kursus pembimbing haji. Jadi kita pun selalulah pergi ke sana, kursus di sana. Seronok, seronok. Jadi tempat-tempat yang cantik tu memang jiwa kita ni memang suka. Allah sebut benda ini dalam Quran banyak kali, bukan sekali dua. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dalam surah Al-Baqarah tadi Allah sebut, berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya sebut tadi ada orang yang buat rumah sengaja dibuat tu sebab dia memang tahu bila buat macam ni memang orang suka tengok. Memang kita orang datang pergi hari raya tengok, bukan tengok dia apa istilah kita, aksesori ataupun hiasan di dalam rumahnya, tapi tengok bawah. Tengok ikan berenang. Macam mana buat? Berapa buat ni? Dia tanya, sebab tanya tu.
Sebab itu tuan rumah dia kata, memang ramai orang datang sini, dia kata, bertanya berapa kos ni, memang mahal lah, dia kata. Yalah, saya memang dah lama dah rancang dah buat macam ni. Untuk keluarga lah. Orang Islam punya. Memang cantik. Itu baru di dunia. Itu pun 1% je. Nikmat itu 1%. Cantik bagaimanapun tetap 1%. Dia tetap 1 dalam lingkungan 1% lah. Yang kita ni mungkin 0.5%. Yang kita tengok cantik ni, tiap hari kita tengok. Syurga itu masya-Allah dia 99% disimpan oleh Allah SWT. Disimpan, dijaga oleh Allah, akan ditunjukkan nanti kepada orang yang beriman. Kita beriman kepada benda yang gaib. Gaib maksudnya benda yang tak nampak. Dosa tak nampak, pahala tak nampak, syurga tak nampak, neraka tak nampak, tapi kita beriman dan kita yakin akan ada balasannya. Sehingga kita buat perintah Allah SWT sesuai dengan apa yang Allah nak. Allah janjikan syurga, Allah juga janjikan neraka kepada orang yang ingkar. Jadi keimanan kita kepada benda ini menjadikan kita ni maksudnya dekat dengan Allah SWT. Sebab kita semakin hampir, kita nak buat terus. Kalau kita buat dosa pun kita bertaubat kepada Allah SWT. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, minta ampun cepat-cepat. Lepas itu dia kata ulang lagi, wasari ila maghfiratin. Cepat, bergegas minta ampun kepada Allah. Aku tahu, kata Allah, kamu ni banyak dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua Bani Adam ni, sebenarnya semua Bani Adam, setiap anak Adam, kita anak Adam ni, cucu Adam. Walaupun keturunan yang ada yang keturunan daripada sana, keturunan Yaman, yalah masing-masing, yalah tak ada masalah. Tetapi janganlah berbangga-bangga dengan sebab keturunan ni, sebab asalnya Adam. Satu Nabi Adam. Nabi Adam sana, Nabi Adam tu pecah-pecah. Ada yang di Yaman, ada yang di Indonesia, Bugis, ada yang mana lagi, masing-masing. Jadi akhirnya timbul kebanggaan yang sebenarnya kita bangga sebab kita daripada ayah yang seorang itu Nabi Adam. Kata jadi apa? Anda dikata kullukum min Adam. Semua kamu daripada Adam. Tak ada orang daripada ini bukan daripada Adam, ini lain, daripada monyet, kata. Itu yang Darwin punya teori kan. Tak, kami bukan Adam, kami daripada monyet. Itu dia punya cerita lah. Dia monyet lah, bangsa monyet. Jadi kullukum min Adam, setiap kamu daripada Adam. Wa Adam min turab. Adam ni daripada turab, tanah. Apa ni kita nak bangga? Sepatutnya macam tu lah. Tapi tak salah. Kita, ialah ayah saya daripada Yaman ni. Mak saya orang Pulau Pinang, kata. Tak ada masalah. Tapi jangan banggalah. Sehingga memandang rendah kepada orang lain. Sebab Allah cipta tu sama aja. Kecuali bertakwa. Kecuali orang bertakwa saja. Jadi wa Adam min turab. La farqa baina Arabin wala ajamin. Tiada beda di antara orang Arab dan Ajam. Itu selain daripada Arab. Al-ahmar wal aswad, yang merah dan hitam. Apa lagi? Yang putih, yang ada yang merah sebenarnya, bukan kita yang kita fikir hitam dan putih je ataupun sawah matang saja. Merah pun ada. Kita tengok orang Denmark. Kita tengok siapa? Yang main gusti tu siapa? Bila dia marah tu merah muka dia. Siapa nama lupa dah. Lama tak tengok. Brock Lesnar. Brock Lesnar tu, Brock Lesnar tu dia merah, orang tu kulit merah tu sebenarnya. Bila dia marah tu merah muka dia. Ataupun ada pemain badminton di Denmark tu merah muka mereka. Itu dia al-ahmar. Itu yang kulit merah. Tak ada beza kulit hitam, kulit merah, kulit apa lagi lah apa yang ada ni. Semuanya daripada Adam. Tengok-tengok itu susun-susun silsilahnya Adam juga. Cuma kita tak ada silsilah. Tak ada silsilah kita. Maksudnya tak pandai nak susun daripada atas dah. Putus dah, tak tahu dah. Orang suka susun silsilah ni bagus. Macam Abu Bakar Siddiq, dia memang pakar penyusun silsilah ni. Orang Arab banyak macam tu. Pandai susun sampai Nabi Adam. Nabi Muhammad tu sampai Nabi Ibrahim, sampai Adam juga. Semua yang sampai Adam. Memang Adam, daripada Adam semua kita. Mana ada daripada yang lain saya katakan. Jadi setiap anak Nabi Adam ataupun cucu ataupun yalah cucu apa lagi lah keturunan Adam ni adalah berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa itu adalah orang yang bertaubat.
taubatlah caranya, tak ada benda lain lagi. Boleh atau tidak kita tu bergantung kepada bagaimana banyaknya taubat kita. Semakin kita banyak taubat, semakin naik derajat kita. Sebab apa? Tidak ada dosa, semakin kurang. Semakin kurang. Sebab itu kita tengok orang pergi haji, kita tengok Rasulullah menyebut tak ada orang yang pergi haji yang dapat haji yang mabrur, haji yang sangat mahal. Ini maksudnya high class punya haji ni. Tak semua orang dapat. Kita cuma doalah, ya Allah, kurniakan aku haji yang mabrur. Dia kata apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' ilal jannah. Haji yang baru itu tiada ganjaran baginya melainkan syurga je. Tak ada ibadah lain seperti itu. Solat tak disebut, puasa tak disebut macam tu. Ada kita masing-masing memang. Zakat pun tak disebut macam tu. Memang jihad ni, orang yang mati syahid, tak ada hutang, tak ada apa, memang dia masuk syurga tanpa hisab. Tapi haji, dia adalah jihad juga bagi seorang wanita. Rasulullah menyebut tidak ada ganjaran bagi orang yang dapat haji mabrur ni, memang dia syurga lah. Disebut terus syurga tu. Jadi betapa beratnya untuk dapat haji yang mabrur tu. Begitu apa, cabarannya sangat besar. Jadi oleh sebab itulah kita tengok orang yang pergi haji ini, kalau dia tidak melakukan kefasikan, dosa ni, keluar daripada ketaatan, dan tidak melakukan ucapan-ucapan yang porno, lucah dan sebagainya. Wala yarfuth wala yafsuq, tidak mengucapkan kata-kata kotor, lucah, tidak melakukan dosa, maka dia ibarat orang yang lahir daripada perut ibunya bersih, tak ada dosa. Jadi orang yang tak ada dosa ni derajatnya tinggi. Semakin bersih dia, semakin banyak taubatnya, semakin bersih saja. Jadi derajat kita ni tinggi atau tidak bukan sebab keturunan kita, bukan sebab kita daripada utara ataupun selatan ataupun daripada Mekah sana. Keturunan kita Arab tak ada kaitan langsung. Jadi semakin tinggi proses pengampunan dosa kita perolehi, Allah bagi kita taubat nasuha, semakin meningkatlah derajat kita. Derajat paling tinggi itu apabila orang itu makin tak ada dosa dah. Jadi sebab itulah Allah menyatakan rebutlah peluang, rebutlah, bergegaslah untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu, yang dengan keampunan inilah kamu dapat masuk syurga. Baik itu dia katakan yang kedua tu wajannatin arduha as-samawati wal ard. Iaitu syurga yang mana disediakan untuk orang yang bertakwa. Ayat surah Al-Baqarah saya baca tadi, itu syurga disediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa ataupun beriman dan amal soleh, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwaj mutahharah, dan bagi mereka tu azwaj itu pasangan hidup. Pasangan ada dua di sini, isteri dia sendiri yang di dunia ini dia berkahwin dengannya, dan dia sama-sama beriman bertakwa, dan akhirnya mati dan kena beriman, dan dia juga masuk syurga sama dengan suaminya. Itu adalah pasangan yang paling hebat. Bahkan ulama menyatakan dia mengalahkan bidadari yang Allah sediakan di syurga. Itu juga bidadari dia. Yang isteri kita dunia ini yang ada kekurangannya, kita pun ada kekurangan. Jangan kita tengok isteri kita ada kekurangan, kita sendiri pun ada kekurangan. Biasanya orang tengok, yalah, biasa bila dah kahwin lama dia kata, suami pun kurang dah, kurang minat dengan isteri. Yalah, isteri dah semakin berkurangan dah, dari segi umurnya, dari segi penampilannya. Dia tak sedar bahawa dia pun sama kurang. Suami itu pun banyak kurang. Kalau orang nak tengok, lebih kurang sama. Ini kurang, ini pun kurang. Tak ada seorang ni, dia kekal je, isteri je kurang. Dia makin handsome dah, tak ada. Ucapannya sebenarnya, tak sangka makin handsome ni, itu sebagai mainannya sebenarnya, untuk gurau-gurau. Sebenarnya tak ada handsome sangat dah. Semakin tua tu tak kurang dah handsome. Buka mulut tu nampak gigi dah semakin rompong dah. Yalah, itu di antara hakikat kita lah. Semakin tua memang kita nak meninggalkan dunia ini, memang begitulah keadaannya. Tak adalah semakin handsome. Handsome-nya kita tu nanti di syurga sana. Di syurga tu semuanya handsome semua. Tetapi dengan wajah yang ada di dunia ni, wajahnya beza-beza tetapi handsome sama. Tingginya macam Nabi Adam. Umurnya 33 tahun semuanya. Tak kira laki, tak kira perempuan. Wa azwaj mutahharatum fiha. Dalam ayat ini disebut wa azwaj mutahharah hum fiha khalidun. Bagi mereka itu bidadari, pasangan-pasangan hidup mereka ni disediakan oleh Allah SWT, yang mana mereka ini tidak pernah disentuh oleh manusia manapun. Itu bidadari lah.
Ni isteri tu akan dibawa juga ke dalam syurga, menjadi teman hidupnya. Kalau tengok di dunia ni memang macam mana ni, mesti jealous nanti. Kalau dunia ni memang periuk terbang, pinggan terbang semua. Di akhirat nanti dikeluarkan segala rasa cemburu dalam hati tu, tak ada cemburu. Tengok suaminya dia bawa bidadari tu, dia relax je. Dia tak ini. Ada giliran dia datang. Macam tu lah. Kalau macam tu di dunia senang. Tapi di dunia ni memang akan tak ada yang aman, jadi neraka. Tapi ada juga yang hidup poligami, aman damai ada. Tapi banyak juga yang maksudnya periuk terbang. Jadi ini jadi di akhir nanti tak ada dah periuk terbang, maksudnya tak ada dah kita nak masak lagi. Memang siap. Bukan pack food juga. Memang kalau nak makan tu tersedia. Nak makan tu tersedia. Nak makan buah tu tak perlu ambil galah. Disebut dalam hadis sahih mana galah ni tingginya buah ni, buah apa ni, buah mangga. Tak ada. Qutufuha daniyah. Dalam Quran dikatakan qutufuha, dan qutuf maksudnya memetiknya, maksudnya daniyah. Kamu memetik dalam keadaan kamu ni maksudnya boleh berdiri, kita boleh petik. Kamu duduk pun boleh kamu memetik. Kamu berbaring pun boleh kamu memetik. Dalam keadaan berbaring memetik. Buah tu datang berkhidmat untuk kita. Bila petik tu berbuah lagi. Dia tak habis. Kalau sekarang kita petik banyak, kita tengok buah kuih ini ataupun apa makin gugur, makin sikit tinggal. Ini tak berbuah, tidak ada musim. Tidak ada musim. Sebab itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah ni tadi wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan. Setiap kali mereka diberikan rezeki makan buah. Dikatakan buah di situ. Ada ayat lain dikata daging burung. Tapi dalam ayat ini dikatakan mereka ni dihidangkan buah-buahan. Sebab memang manusia ni suka makan buah. Tanyalah siapa-siapa manusia, dia kata aku jenis tak suka makan buah. Itu jarang kita tengok. Jarang kita tengok manusia yang kata kami jenis orang tak makan buah. Mungkin juga susah nak carilah. Biasanya kita buah apa? Mungkin ini suka makan buah ini tak suka. Tapi tetap suka makan buah. Apalagi buah syurga. Rasanya memang nampak sama buah mangga, nampak sama buah durian. Tetapi dia punya hakikat sebenarnya dia tak sama. Sebab rasanya memang sangat sedap. Saya pernah makan. Tapi itu sebuah ulama berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasul sebut makanannya sangat tidak pernah berkurang, bahkan bertambah sedap. Itu dalam surah Yasin dikatakan apa? Ayat berapa lupa dah. Saya lupa dah surah Yasin ni. Dia katakan dalam surah Yasin tuan-tuan dan puan tentang orang-orang yang berada dalam syurga ni, bagaimana mereka ni sibuk. Sekarang ini dia katakan sekarang ini ahli syurga sedang sibuk menikmati. Menikmati apa? Menikmati syurga. Saya cuba cari. Saya lupa dah ayat ni. Ini dia. Ayat yang ke-55 surah Yasin Ayat sebelum itu 54. Falyawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini tidak ada kezaliman, tidak ada kezaliman langsung terhadap diri setiap diri ni. Satu sikit pun tidak ada kezaliman. Adil Allah bagi. Wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak akan diberikan ganjaran ataupun dibalas melainkan apa yang kamu telah buat dulu di dunia. Ini Allah sebut dalam ayat yang ke-55 surah Yasin, inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Setiap malam Jumaat kita baca ni. Kadang kita tak terlalu baca aja. Kita sibuk baca aja. Tapi ayat maksudnya kita kadang-kadang tak tangkap maksudnya. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari ini, pada hari mereka masuk dalam syurga ini, bersenang-senang dalam kesibukan. Sibuk, bukan sibuk kerja cari duit, tak, sibuk menikmati. Makan, menikmati. Apa lagi nak sebut? Suami isteri amin nikmatlah. Macam orang baru kahwin sibuk mereka. Sibuk ialah berbulan madu lah, katakan bahasa halusnya. Orang kahwin nak buat mana? Mereka sedang sibuk cari nafkah. Tak, mereka sedang berbulan madu. Dia apa di Turki, di mana lagi bulan madu. Jadi orang yang ahli syurga ni dia sedang berbulan madu.
di samping mereka sedang menikmati segala nikmat syurga yang ada. Baik itu Allah sebut dalam surah Yasin ini dalam ayat 55 ni, sesungguhnya penghuni syurga pada hari ini bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangannya, mereka dan isteri-isteri mereka dan juga bidadari berada di tempat yang teduh. Teduh maksudnya memang seronok. Sekarang kita tengok panas di luar, panas. Bersandar di atas dipan-dipan. Dipan yang macam apa, tempat yang rehat lah. Memang seronok. Dalam keadaan seronok lah itu nak ceritanya, pendek-pendek cerita lah. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa sahaja yang mereka inginkan. Bayangkan apa sahaja yang diinginkan bahkan diceritakan dalam satu hadis dia kata ada ahli syurga ni nak minta, boleh tak kami bercucuk tanam di syurga ni? Boleh. Allah bagi peluang. Dia ada tanah di syurga, ada biji juga kita tanam tapi buah terus. Itu masya-Allah ada. Di syurga juga ada pasar, ada. Sampai kita disediakan makanan di dalam rumah istana masing-masing, ada juga orang nak beli ni dengan duit apa wallahu alam. Belinya macam mana wallahu alam, kita tak tahu. Tapi disebut bahawa ada pasar di syurga. Bukan macam pasar sekarang ni, ada tipu menipu, ada macam-macam. Ada yang maksudnya di bawah tu busuk, atas tu cantik. Itu tak ada tu. Di syurga tu maksudnya semuanya perfect. Memang disediakan untuk VVIP. Semuanya kita nanti insya-Allah, amin ya rabbal alamin, minta kita termasuk orang ahli syurga lah. Kita semua nanti insya-Allah termasuk VVIP. Tak ada lagi maksudnya yang rendah-rendah, tak ada. Walaupun ahli syurga itu dikatakan low class, dia tetap dalam syurga itu jauh, seperti langit dan bumi dibanding ahli neraka tu. Jauh. Jadi inilah Allah SWT mengajak kita ni buat sungguh-sungguh ni. Ketika kamu di dunia ni peluang masih ada. Jadi bergegaslah. Kenapa disebut bergegas ni? Sebab apa? Sebab kita ni banyak pesona. Kiri kanan kita, depan belakang kita ni. Syaitan pun nak menyesatkan kita. Nafsu pun tak nak benda-benda yang taat ini. Dia nak benda-benda yang leka, lalai, maksiat. Jadi oleh sebab itulah Allah ingat, wasari'u, cepat-cepat minta ampun kepada Allah dan buat untuk kamu dapat tempat yang selesa nanti. Dapat redha Allah, dapat syurga Allah. Itu sebenarnya. Sebab kamu tidak akan tahan dalam neraka Allah. Tidak akan tahan. Kita tidak mampu menghadapi azab yang sangat dahsyat. Oleh sebab itulah maka berebut-rebutlah minta keampunan daripada Allah SWT. Bertaubatlah kepada Allah, wa tubu ila Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasiha. Taubat yang menyebab menghapuskan dosa, semuanya dosa. Taubat dah ada ulang-ulang lah. Mungkin ini sebagai peringatan ataupun tazkirah. Taubat itu kita tahu bahawa maksud taubat ni kembali kepada Allah. Tubu ila Allah. Rabbi ighfir li wa tub alayya. Kita ada satu istighfar yang Rasulullah sebutnya sehingga sahabat ni hitung sekali duduk tu disebut satu sekali. Rabbi ighfir li wa tub alayya. Rabbi ighfir li wa tub alayya. Dia kata Rabbi ighfir, wahai Tuhanku, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Itu di antara bentuk istighfar yang dibolehkan, yang memang masyru', maksudnya disyariatkan. Dia juga astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di hujung tu memang kita kena menghayati apa yang kita ucap ni. Aku mohon ampun kepada-Mu ya Allah, yang Maha hidup, hayyul qayyum, yang berdiri sendiri dan hidup, Maha hidup. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Aku bertaubat kepadanya. Apa sebenarnya hakikat taubatnya? Taubat itu ulama menyebut ada 4. Kalau berhubung dengan manusia 3, kalau berhubung dengan Allah tu 3. Perkara yang perlu kita laksanakan. Kalau berhubung dengan manusia tambah 1. Pertama sekali apa? Kita kena meninggalkan kesalahan dan dosa yang kita buat. Terutama dosa besar lah. Dosa kecil kita berwuduk, kita istighfar tu Allah ampunkan. Tapi kalau dosa besar ni dia tak akan terampun. Dia akan mesti taubat betul-betul. Jadi meninggalkan kesalahan dan dosa tersebut. Yang kedua, berazam sungguh-sungguh untuk tidak kembali melakukannya. Berazam sungguh-sungguh. Dia tak cukup kata aku tak buat dah. Dia kena azam sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya. Kalau sekiranya kita berulang lagi kata ulama. Ulang lagi sampai 100 kali pun ulang lagi, jangan kamu peduli. Sebab syaitan akan bisik.
Tengok kamu dah taubat, tapi kamu ulang lagi kan. Kalau macam tu tak payah taubatlah. Tunggulah kamu sudah tua nanti, kamu dekat nak mati baru taubat. Adakah kita tahu kita akan mati dan kita mampu nak taubat ketika sakaratul maut menjelang tiba? Tak mungkin. Sebab syaitan tengok kita dah macam tu, dia belum taubat ni. Aku nak usahakan supaya dia tidak akan taubat ataupun tidak mampu bertaubat. Itu syaitan. Sebab itu peperangan ketika orang nak mati tu, peperangan yang sangat hebat. Di samping kita talqinkan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pun kena betul juga caranya. Jangan kadang-kadang kita tengok orang talqin ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, ucap. Ada yang kata ucap. Apa yang dia ucap? Jangan sebut ucap, sebut la ilaha illallah. Perlahan-lahan hitung lagi. Kalau dia belum mengucap, kalau dia sudah mengucap, berhenti. Tengok sampai dia tidur, belum lagi mati, belum meninggal. Bukan kita minta dia mati. Besok lagi kita tengok dia masih hidup lagi. Memang nampak dah ciri-ciri nak meninggal dunia dah. Kita talqin lagi sekali atau dua kali macam tu. Bila dia mengucap, dia berhenti, cukup. Kalau dia mati tu, dia akan mati disebut sebagai mati di atas la ilaha illallah. Dia tak sebut sampai beratus-ratus kali. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut tu memang sengsara tu, kritikal. Berperang dengan syaitan, berperang dengan kita nak yang sedang talqinkan dia nak mengajar la ilaha illallah. Bukan kita tengok cerita bagaimana iblis datang, syaitan datang dengan susu. Akulah menyerupai seperti ibunya. Akulah ibumu dulu yang telah menyusu kamu ni. Ucaplah kalimah kufur, dia kata. Jangan engkau mengucap kalimah la ilaha illallah. Ini susu, kata. Itu dia menyerupai ibunya, macam muka ibu. Dia nak menyesatkan setiap orang yang dalam sakaratul maut. Jadi sebab itulah dikatakan bahawa taubat ini jangan kita lambat-lambatkan. Jangan kita fikir bahawa nanti aku dah tua, nanti aku taubatlah. Sebab itu ulama menyatakan kalau kita dah taubat, kita dah berazam untuk meninggalkannya, tiba-tiba terbuat lagi, taubat lagi. Bila buat je astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Buat amal soleh banyakkan sedekah, banyakkan solat sunat lagi, banyakkan buat amal soleh untuk menggantikan amal buruk yang kita pernah buat. Jadi begitu sekali ni ulama kita, walaupun 1000 kali kamu berulang-ulang macam tu, jangan pemain-mainkan pula. Tak, kita bukan main-main. Sebab kita ni gagal, kita trial and error macam tu. Cuba lagi. Sehingga akhir datang ajal tu, kita sedang dalam keadaan taubat. Ada macam tu. Jadi, jangan kita dengar ada pendapat orang kata, mana boleh taubat, main-main macam tu. Syaitan akan ambil kesempatan. Dia akan ambil kesempatan, kata, kamu tak payah taubat sekarang ni. Kalau mau nak buatlah. Nanti kalau dah cukup masa ni, memang adalah nampak kamu akan taubatlah. Mana kita tahu kita ni akan dapat taubat lagi. Kita tengok banyak yang meninggal tu memang fajatan. Itu apa istilah kita ni? Mendadak meninggal. Yang accident jangan sebut lagi lah. Mati 5 orang. Tadi kita tengok. Setiap hari kita tengok dalam berita tu. Sebenarnya bukannya sebab kita saja. Tempat lain lagi. Beratus-ratus negara. Setiap hari tu ada accident. Itu yang mendadak tu. Adakah mereka tahu mereka akan accident? Tak tahu. Kalau mereka tahu mereka accident, mereka, kalau yang beriman lah, mereka akan taubat cepat-cepat. Ataupun mereka tak keluar rumah. Namanya ajal tu, tak keluar rumah, di rumah malaikat maut ambil nyawa. Jadi kalau sudah ajal tu bukan sebab accident, tetapi sebab ajal sudah datang. Itu sebenarnya. Jadi berapa orang accident tu hidup lagi. Ada kawan saya hari tu balik daripada Miri, ada kursus haji, Haji Abu Bakar, dulu kerja di port. Balik daripada Miri tu memang malam tu ada qiyam bola, memang tak sempat tidur lah. Balik Miri, saya balik dulu dengan isteri saya. Dia mungkin dalam setengah jam lah. Tak jauh daripada Akademi Memandu, tak silap. Batu berapa? 12 berapa? Jalan-jalan tu memang yalah. Dia kata apa? Dia macam apa sila kata fatigue, dalam bahasa Inggeris fatigue, keletihan dalam beberapa saat je, 2-3 saat tu memang dia akan memang accident. Dia melanggar divider jalan tu. Jadi akhirnya berpusing-pusing. Alhamdulillah semuanya selamat. Kereta yang memang total loss lah, tak boleh buat apa-apa. Jadi nak katakan bahawa itulah
Kalau sudah ajal memang macam tu, tetapi ini tak ajal. Alhamdulillah, kereta hancur tetapi dia semua keluarganya selamat. Sehingga dia kata alhamdulillah ya Allah. Ustaz dia kata selamat. Wih, memang macam takut, menakutkan. Jadi sebelum datang ajal tu buatlah setiap hari kita taubat. Kita sujud tu minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Kita tak tahu, mungkin itulah saat terakhir kita taubat. Itu jadi tuan-tuan dan puan, semoga ajakan ini terutamanya untuk diri saya sendirilah, dan sudah tentulah juga untuk tuan-tuan dan puan yang mendengar peringatan ini, sebagai kita ni ambil perhatian agar kita ni berebut-rebut untuk mendapat keampunan daripada Allah dan juga syurga Allah yang Allah sediakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.